Okey. Ready? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Jabatan Migration Malaysia ingin memaklumkan mengenai proses permohonan kebenaran masuk dan keluar daripada negara ini bagi semua warga negara Malaysia dan warga negara asing. Ini boleh dibuat melalui single window dengan menggunakan sistem My Travel Pass. Sistem ini boleh diakses melalui laman web rasmi Jabatan Migration Malaysia di www.imi.gov.my ataupun di mtp.imi.gov.my. Saya ingin memaklumkan bahawa sebelum ini semua proses permohonan keluar dan masuk ke Malaysia oleh sama ada rakyat tempatan ataupun warga negara asing dibuat melalui email jabatan. Keadaan ini telah menimbulkan kesukaran dan jabatan telah menerima banyak rungutan dan aduan mengenai kelewatan untuk mereka mendapatkan keputusan sama ada diluluskan atau ditolak. Hal ini berlaku kerana terlalu banyak email yang diterima oleh jabatan. Pada satu hari, pada satu masa, jumlah email yang diterima adalah tidak pernah kurang daripada 8,000. Oleh yang demikian, Jabatan Immigration Malaysia telah mengambil langkah proaktif dengan menambah baik sistem My Travel Pass sebagai single window bagi memudahkan rakyat tempatan dan warga negara asing untuk membuat permohonan keluar dan masuk ke negara ini. Kategori-kategori permohonan yang boleh dikemukakan melalui My Travel Pass adalah seperti berikut. Kategori yang pertama ialah permohonan masuk melalui Singapura, iaitu di bawah program RGL ataupun Reciprocal Green Lane dan juga PCA ataupun Periodical Commuting Agreement. Ini sistem yang sedang berjalan sekarang. Kategori seterusnya yang boleh menggunakan sistem My Travel Pass ini ialah permohonan keluar negara oleh warga negara Malaysia bagi sebab-sebab yang boleh dipertimbangkan. Seterusnya ialah permohonan masuk warga negara asing dan penduduk tetap, juga atas sebab-sebab yang boleh dipertimbangkan. Permohonan masuk oleh majikan bagi pembantu rumah asing mereka ataupun pekerja-pekerja yang memegang Pas Lawatan Kerja Sementara PLKS. Seterusnya ialah permohonan masuk warga asing bagi kategori pasangan kepada warga negara Malaysia, pasangan kepada penduduk tetap ataupun dependent kepada expatriate. Seterusnya permohonan masuk dan keluar oleh warga negara asing kategori expatriate juga hendaklah dimohon melalui My Travel Pass ini. Dan yang terakhir ialah permohonan masuk oleh warga negara asing bagi mereka yang memegang My Second Home Pass. Sistem My Travel Pass sebagai single window bagi permohonan keluar dan masuk warga negara asing dan rakyat tempatan ini juga Open. Okey, saya sambung. Sistem My Travel Pass sebagai single window permohonan keluar dan masuk ke Malaysia ini
sebenarnya juga adalah satu inisiatif di bawah end-to-end, perkhidmatan E2E, seperti mana yang telah diumumkan oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara baru-baru ini. Jadi sistem E2E ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kecekapan sistem penyampaian kerajaan bagi warga negara tempatan dan warga negara asing yang termasuk dalam kategori yang dibenarkan keluar atau masuk terus ke negara ini tanpa perlu memohon kelulusan awal. Mereka masih boleh berbuat demikian tanpa perlu memohon melalui sistem My Travel Pass. Dan dalam perkara ini juga, Jabatan Immigration ingin menasihatkan kepada semua rakyat Malaysia khususnya supaya sentiasa melayari laman web jabatan untuk mengetahui sistem dan peraturan-peraturan yang terkini yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan. Jadi kesimpulan kepada sesi media saya pada hari ini ialah semua permohonan oleh rakyat Malaysia untuk keluar negara dan semua permohonan oleh warga negara asing untuk masuk ke negara ini dalam tempoh COVID ini sekarang hendaklah dibuat melalui sistem My Travel Pass buka kuasa pada hari ini 7 Oktober 2020. Terima kasih dan saya buka sekiranya ada soalan. Selama tempoh permohonan untuk dia terima sidang di Jabatan Immigration? Proses untuk jabatan mengeluarkan kelulusan ialah di antara 3 ke 5 hari. Jadi sekiranya seseorang itu bercadang untuk travel pada mungkin 10 hari bulan, permohonan mesti dibuat sebelum 5 hari bulan. Okey, kalau sekiranya tak ada soalan, saya minta pengarah teknologi maklumat saya untuk membuat sedikit demonstration bagaimana sistem ini beroperasi. Okey. Okey. Selamat petang. Lebih dahulu untuk memastikan bagaimana permohonan ini perlu dibuat ialah perlu melalui 4 langkah yang mudah. Okay. Yang pertama, layari page immigration iaitu https www.imi.gov.my atau https mtp.imi.gov.my. Yang kedua itu adalah single window. Maknanya semua permohonan tersebut jenis-jenisnya ada dalam satu page tersebut. Okay. So yang kedua, pilih kategori tersebut yang mana yang nak dibuat, dan yang berikutnya ialah pahami dia punya syarat-syarat permohonan. Sekiranya dah pahami dan setuju, agree to proceed dan isi borang yang dikehendaki dan klik submit. Semudah itulah permohonan itu. Ini ialah kategori spouse of Malaysian, spouse of resident, Malaysian, rakyat Malaysia yang ingin keluar, foreigners dan juga permanent resident, foreign workers ataupun pemegang PRKS, my entry untuk pegawai dagang ataupun inspectorate, dan mereka yang memegang pas my second home, MM2H. Ada 6 kategori semua. Okey. Next, pergi kepada form dia yang kita nak tunjukkan. Klik kepada Immigration, My Travel Pass. Pergi kepada Single Windows dan pilih sama ada tadi yang sebut nation ataupun spouse dan pilih nation. So inilah syarat-syarat dia yang perlu dipahami dan dipersetujui, dan agree to proceed. Klik bawah dan isilah tarikh-tarikh dan maklumat-maklumat yang diperlukan. Yang bertanda bintang merah itu adalah wajib terisi dan yang lain itu optional. Dan seterusnya isilah maklumat siapa ataupun pelawat tersebut yang perlu keluar ataupun masuk ke Malaysia. Nama, pasport number, tarikh lahir, nombor IC dan nationality dan seks. Dan dalam satu form ini dia boleh support sebanyak 10 orang.
Sekiranya lebih, perlu mohon yang lain. Kalau satu sajalah. So last kali di bawah, sebelum itu saya nak maklumkan juga perlu disertakan dengan dokumen sokongan. Ini penting untuk memastikan permohonan tersebut boleh diluluskan, perlu kemukakan sokongan, dokumen sokongan. Okay. Yang berkaitan, yang last kali adalah declaration lah. Bila declaration, just submit, selesai. Setelah submit, pemohon tersebut akan dihantar email mengatakan permohonan tersebut telah diterima dahulu. Terima dulu. Permohonan itu submit dah terima. Lepas itu dalam tempoh 3 hingga 5 hari seperti yang dimaklumkan tadi, maklumat akan kelulusan akan diberikan berdasarkan sama ada lulus ataupun gagal, dan akan di-emailkan juga kepada pemohon tersebut. Itu saja. Dan declaration ini dibuat di bawah ketukan Akta Immigration. Kiranya mana-mana warga negara asing yang memberikan maklumat yang salah, mereka upload dokumen yang tidak sah ataupun dokumen palsu, tibanya di Malaysia mereka boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya di bawah Akta, dan termasuk juga akan diusir semula ke negara asal. Itu saja. Semudah itu saja untuk memohon. Mohon mudah, tapi kelulusan belum tentu. Okay, terima kasih. Datuk, sebelum ada sistem ni, berapa tempoh yang ambil yang hantar ikut email? Sebelum ini tempohnya antara 7 ke 10 hari, kerana jumlah email yang diterima terlalu banyak. At any one time di dalam akaun email saya tidak pernah kurang daripada 9,000. Dan begitu juga dengan email kepada bahagian-bahagian lain di dalam immigration ini, seperti expectorate, pelajar, dan juga pemegang pas rawatan jangka panjang yang lain. Jadi sedikit tambahan, sistem ini di banner sendiri oleh bahagian teknologi maklumat immigration tanpa melibatkan sebarang peruntukan daripada kerajaan. Ia adalah satu sistem dalaman yang dibuat sendiri. In-house system. So anggaran sebelum pakai sistem ni berapa ribu email yang diterima? Total anggaran lah. Lebih kurang antara 5 ke 7 ribu sehari. Semua bahagian. Untuk semua bahagian jumlah email. Jadi kita boleh, ada email ni yang berulang sebenarnya. Sistem email tu pakai sejak bila? Sejak daripada semasa PKP pada 18 Mac, kita menutup sepenuhnya kemasukan kecuali untuk kes-kes immigration. Selepas itu, apabila kita relax sedikit, PKPB bersyarat, semasa PKPB kita mula menggunakan email. Okay. Any more question? Untuk ada update tentang pengantaran pulang parti setakat. Sehingga 5 Oktober 2020, jumlah pendatang asing tanpa izin yang telah dihantar pulang ialah 26,792, dan 3 negara yang tertinggi ialah Indonesia 11,911, Bangladesh 3,855 dan Thailand 2,036. Negara keempat ialah India 2013 dan kelima ialah Myanmar 1924. Jadi usaha-usaha pengusiran ini ataupun pengantaran pulang ini sedang diteruskan oleh jabatan. Tangkapan pasti tu tak? Dari segi tangkapan, jumlah sehingga 6 Oktober mereka yang telah ditangkap adalah seramai 10,868 orang. Dan di dalam
Di dalam depo buat masa ini terdapat 15,626. Saya betulkan sikit, jumlah tangkapan keseluruhan sebenarnya 31,323 bagi tempoh 1 Januari hingga 6 Oktober 2020. Okey, terima kasih. Saya punya PRO ada sediakan refreshment untuk semua media. Jumpalah.